amanat dan ucapan. Yes. Yang berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan. Ingin saya hormatkan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pertama tuan rumah yang menyediakan majlis yang begitu permai, begitu pointin di tokoh politik lama dengan Dr. Marcus yang banyak pengalaman, dan sahabat lama saya Hanifah Aman yang datang mengisytiharkan sokongan kepada Pakatan Harapan. Saya ucapkan terima kasih. Dan tokoh harapan kita bukan jadi Putatan tapi Sabah bahkan Malaysia, Saudara Awang Husaini. Baik. Pilihan raya ini saya sebut di seluruh negara. Bukan pilihan raya biasa. Ini kesempatan rakyat nak putuskan sama ada teruskan politik lama atau politik baru. Politik lama di mana pimpinan mengaut harta, skandal pelbagai, 1MDB semasa Najib, DNB sekarang masa Muhyiddin Yassin, dan Ismail Sabri yang tak tahu apa yang jadi di bawah dia. Sudahlah. Sebut agensi Bumi Putera, agensi Islam, agensi Melayu, agensi Sabah, semuanya disakau-sakau, curi. Jadi mereka anggap rakyat ini bodoh. Seorang jeneral tentera yang masih bertugas, ini bukan yang mantan jeneral, jumpa saya 2 minggu yang lalu. Dia kata kita tahu pasal kapal terbang, kita tahu pasal helikopter, kita tahu pasal kapal selam, kita tahu pasal LCS. Bilion ringgit hilang. Tapi dia kata, Anwar, lebih teruk daripada itu. Sekarang latihan tentera untuk menembak, peluru tak ada. Negeri ini jadi miskin. Tidak cukup uang untuk beli peluru. Ada, kata dia, anak-anak buah dia tentera yang terpaksa ambil guna wang sendiri untuk buat uniform. Apa jenis pimpinan negara ini dengan kekayaan disakau, orang yang pertahankan negara kita susah payah terpaksa korban hanya kerana rasuah dan penyelewengan pimpinan. Saudara mesti bangkit dan tolak orang-orang ini. Seluruh negara, pejabat-pejabat polis, ibu pejabat polis. Polis ada di sini, PDR. Ya, dia boleh dengar. Saya tahu di Port Dickson, Nurizah sebut di Matang Pau, di Putatan, semua ibu pejabat polis yang paling daif. Ada ibu pejabat polis masih guna typewriter tahun 60-an. Betul tak saya cakap? Tapi polis tak boleh angguk lah sebab ni tak boleh lah. Okey, saya faham. Tapi ini realiti. Maintenance, repair. Saya bila OCPD bagi tahu begitu, saya pergi tengok. Jadi terpaksa. Ini semua gambaran apa? Tentang rusaknya pengurusan kerajaan kerana cuai dan curi harta rakyat. Ini belum lagi kita lihat di Sabah. Saya tadi di Kalabakan. Sebelum pagi tadi di Sarawak. Sebab itu orang Sabah Sarawak ini semua udah naik angin, marah belaka. Marah. Saya kata jangan marah pada saya dan orang Semenanjung. Marah kepada perompak dan pencuri. Sama terutama di Semenanjung. Dan juga ada yang di Sabah dan di Sarawak yang bersekongkol. Berapa lama mereka cuai? Berapa lama pemimpin tidak jaga? MA63 yang disebut Surah Hanifah Aman. Dari dulu. Sebab ya, siapa yang bangkitkan cuti 16 September? Pakatan Harapan. Saya yang usulkan. Kerana apa? Menghormati semangat Hari Malaysia. Kemudian MA63. Kita desak supaya diluluskan.
Tapi saya setuju dengan suara Hanifah. Bukan soal lulus. Sampai masanya, kita janji. Ini bukan saya janji. Bapak-bapak kemerdekaan kita dulu janji. Ya, betul. Ya, janji. Nama tadi tu insulin. Hebat. Awang Saini, nanti Suhani ini sebagai pengarah penerangan pilihan raya. Iya. Ya. Bukan saya janji. Tapi bapak-bapak kemerdekaan kita janji. Kalau pendapat saya setuju sedikit, tak setuju sedikit, tidak berbangkit. Perjanjian itu ditandatangani. Itu syarat merdekanya negara kita. Kalau di Sabah, Tun Fuad, Donald Stephens, Tun Mustafa, Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, dan pemimpin, yalah, ramai lagi yang lain. Tetapi ini mereka setuju, mereka tanda tangan. Tanggungjawab kita generasi penerus mesti melaksanakan. Dari sebab itu saya tidak fikir ini satu masalah. God willing, insya-Allah kita perintah dan angkat kerajaan baru, kita laksanakan apa kita janji. Ya. Tapi soal dia ini bukan soal tukar. Terima kasihlah yang sokong saya jadi Perdana Menteri. Tapi bukan soal Perdana Menteri baru. Berapa Perdana Menteri yang kita tukar? Mahathir ganti Dolah. Dolah ganti Najib. Najib ganti Mahathir balik. Kemudian Muhyiddin. Kemudian Ismail. Apa perubahan yang berlaku? Ya, tambah masa Muhyiddin. Muhyiddin sekarang kata, saya selesaikan masalah COVID. Siapa kata? Kamu hukum peraturan PKP paling panjang di dunia. Ya, orang pedagang-pedagang, warung-warung nak buka, nak cari makan pun tak boleh. Ibu nak beli susu anak pun susah. Kamu apa tahu? Kamu Perdana Menteri. Kamu kata kamu berjaya. Rakyat susah. Apa Perdana Menteri begini? Dia kata, berapa orang meninggal dunia? 36,000 meninggal dunia. Dan dipaksa adakan pilihan raya di Sabah. Siapa yang putuskan pilihan raya di Sabah? Dan juga beberapa di Sabah ni. Ya. Nak tunjuk kekuatan, kalah pula. Jadi sebab itu sudah kena ingat, bukan berjaya kita. Kemudian ekonomi ranak terus. Bagaimana Malaysia boleh adakan PKP paling panjang di dunia? Ya. Dia dengan nasihat Khairi. Rosak. Kemudian datang ganti. Ni khianat ni, orang khianat. Dia khianat atas khianat, atas khianat, atas khianat. Dia khianat kita. Sheraton Move. Siapa? Muhyiddin, Azmin. Tengoklah Gombak ni, Azmin ditendang oleh rakyat Gombak. Kemudian sekarang ganti Ismail Sabri. Ismail Sabri dia baik aja. Kerja tak jalan. Semua dia cakap semua okey. Apa masalah rakyat, masalah harga barang, tambah 70 menteri. Rekod di dunia. Muhyiddin 70, Mail 70, Mail tambah lagi duta khas, termasuk Hadi Awang, duta khas tak ada kerja. Gaji RM60,000 sebulan. Gaji menteri RM70,000 sebulan. Rakyat susah tak ada kerja, harga barang naik, menteri tambah. Gaji RM70,000 sebulan, tak buat kerja. Ini tak ada malu punya pemimpin. Ini saya katakan, pimpinan ini is a responsibility and not a privilege. Taklif wala tashrif. Tanggungjawab bukan istimewa. Dia lebih susah. Sebab itu
Bila Ismail offer saya setahun setengah yang lalu untuk jadi ketua pembangkang bertaraf menteri, apa offer dia? RM50,000 sebulan. 2 motorkar. Saya tengok, happy juga. Tapi saya juga tahu, orang yang tak ada kerja ramai, anak muda di Sabah tak ada kerja ramai, ekonomi tak jalan. Apa maruah Anwar untuk terima RM50,000 itu? Maka saya kata, sorry, saya tak boleh terima RM50,000. Dan sebab itu bila diumumkan saya sebagai calon Perdana Menteri, dan insya-Allah, God willing, 19 bulan dapat keputusan, 20 bulan kita angkat sumpah. Boleh? Dan saya kata pertama, kena bagi contoh yang baik. Orang dah fed up dengan orang politik ni. Cakap tak serupa bikin. Janji sana, janji sini. Bohong banyak. Semua kaya. Ada seorang menteri meninggal dunia. Jatuh helikopter. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu soal. Baik. Tapi rupa-rupanya ada kes mahkamah di antara isteri dia dengan mak dia. Mana isteri dengan mertua bergaduh soal harta. Dibentangkan di mahkamah. Bukan saya cakap. Dibentang di mahkamah. Rupa-rupanya ada 2,000 juta ringgit. Seorang menteri pejuang rakyat, hidup Melayu, hidup Bumiputera, hidup Malaysia, 2 bilion ringgit. Kalau ada lah orang di sini masih sokong Barisan Nasional, balik tengok cermin, conteng muka dia dengan arang. Karena ini bukti bukan saya siasat, ini tidak. Ini bukan Rafizi punya research, tak ada. Keluar di mahkamah. Pengah penerangan. You remember this, huh? So you nak campaign macam mana? 2 bilion ringgit. 2 bilion ringgit. One man, 2 bilion ringgit. Maknanya apa? This country dirosakkan because of the greed of the leaders. And it's time on the 19th, teach them a lesson. Defeat them in elections. Itu yang kita tahu. Yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Yang kita tahu kebetulan Tuhan nak tunjuk. Keluar di mahkamah, dia gaduh sama dia. Yang tak gaduh, kita tak tahu. I mean, how can you do this? Saya baca sedih betul. Itu pun kadang-kadang orang-orang BN pergi BN. Tadi yang disebut oleh rakan-rakan kita, miskin harta betul. Orang bagi beras, ambil. Jangan malu-malu, ambil. Bagi jing, ambil. Dr. Peter Jing ni bukan dia bagi. Pol. Nah, kemudian beras dia bagi ambil. Baju dia bagi ambil. Pakai malam. Jangan pakai siang. Kita rasa malu. Pakai malam okey. Tetapi kita mesti putus. Tentukan masa depan kita. Ini orang kata bukan masalah orang saya ni. Dia hanya calon. Ini masalah kita. Masalah sekolah kita. Masalah kemudahan asas kita. Masalah perubatan ibu bapa kita. Masalah masa depan negara kita yang tercinta. It's our duty. Every single one of us. We must decide now rather than too late. Okay? Now, Baik. Jadi sebab tu saya kata, orang tanya, untuk Sabah apa? Ke Sabah ketinggalan. Ya, kita kena janji demi janji. Perikatan Nasional. Kalau dulu kita marah YMDB, tak usah bahas lagi dah. Orang satu dunia dah tahu. Yang terima kita YMDB ini puas hati hanya PAS. Saya nak beritahu orang Sabah ni, ada juga 1-2 orang yang ikut PAS. Perikatan Nasional GRS ini dia sama dengan PAS.
Kena ingat, you sokong GRS, dia ada link dengan PAS. PAS dalam satu 1MDB, satu dunia kata tak bagus, PAS kata kami berpuas hati. Masalah ada. Kemudian dia kata, ini baru ni PAS Perak kata, Anwar nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Sebab Anwar ni dia sokong oleh Cina. Cina ini DAP. DAP ini komunis. Bodoh. Karena kalau komunis, report pada polis. Ambil action. Kalau salah. Ini masa dulu, dia peluk Puan Lim Guan Eng dengan Lim Kit Siang. Sekarang dia peluk. Bersatu, dia kata DAP komunis. Kemudian dia kata kalau Anwar Perdana Menteri, new government, dia buat law baru, jantan boleh kahwin sama jantan, perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Ini jahat, ini fitnah. Ya. Macam mana boleh begitu? Jadi apa alasan dia? Dia tak ada alasan. Dia discuss ekonomi? Tak ada. Dia discuss race relations? Tidak ada. Dia hanya tanam kebencian antara kaum. Tak boleh. Saya orang Islam. Saya orang Melayu. Saya tak compromise. Ini my belief, my faith, my conviction. Ya? Saya bangga dengan bahasa saya dan budaya saya. I make no apologies. Tapi saya nak jadi ketua di negara ini. Saya nak orang Kadazan berdayuh di Sarawak, China, India. Semualah. Murut, Bajau, Budayu. Semua sebagai anak-anak dan keluarga saya. Apa salah ke? Saudara yang Kristian, saudara yang Muslim, ajaran mana yang suka benci sesama manusia? Kita ini children of Adam. And God says in the Quran, we have exalted. Mana kita akan naikkan darjat the children of Adam, anak cucu Nabi Adam. Dan kita ini manusia. Dan manusia ini kalau dalam tradition prophet, kita kata mesti ada kasih sayang. Itu yang saya buat. Saya tidak hakis Islam saya. Saya tidak hilang budaya Melayu saya. Tetapi untuk jadi pemimpin negara ini, mesti ada kasih sayang kepada semua rakyat, semua kaum, semua agama. 60 tahun dah merdeka, mengapa bodoh sangat ni? Ini masalahnya. Jadi saya harap saudara, this is a multiracial party. Aku led by a Malay, a Muslim. Tetapi komitmen saya apa? Saya dihantam. Anwar ini alat Kristian, alat Yahudi, alat Cina, alat Hindu. Just because I treat them with respect, with compassion. Karena saya percaya sebagai seorang Muslim ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Maknanya kalau kamu tunjuk rahmat, kasih sayang, compassion bagi Muslim, non-Muslim, manusia, bagi pohon binatang, haiwan, bagi pohon pokok-pokok, bukit bukau. If you show compassion to those on earth, those in the heavens will shower mercy and compassion upon you. Ini message compassion, message humanity. Kalau kita tunjuk kasih sayang di bumi, nescaya di langit, the angels, para malaikat akan curahkan rahmat dan kasih sayang ke atas kamu. Di mana salah dia? Di mana salah? Dr. Marcus, you mean, why can't we have the courage? Why can't we, especially the new generation, be truly Malaysian? Have the courage to say yes. You can be a Christian, you can be a Hindu, you can be a Buddhist, you can be a Muslim. Yes, itu. Why can't we be just good citizens of Malaysia? Dan tidak sacrifice Sunday or Saturday church or Friday prayers. You jalan, jangan compromise. Saya fikir lebih baik we have good Muslims and good Christians and good Hindus and good Buddhists
rather than so-called Muslims but rompak negeri ini. And so-called Christians that work with the Muslims bukan untuk kebaikan, untuk rompak. There are many Christians supporting Muslim leaders. There are many Hindus and Buddhists supporting Muslim leaders. To do what? Untuk rompak. And we have to stop this. Ya. Baik, saudara. Jadi kalau tanya, buat apa kita perintah? Selesaikan masalah ekonomi rakyat. Bagi saya, keutamaan, priority ialah untuk revive the economy. Ringgit jatuh paling parah. Pertumbuhan tidak ada. Ya. Keyakinan tidak ada. Indonesia mengatasi kita, Vietnam mengatasi kita. Singapura jauh telah meninggalkan kita. Dulu 90-an. Ini sampai di mana Datuk Hanifah sebut tadi. Ya, kalau dulu 90-an. Ya. Pertumbuhan kita nombor 1 ASEAN. Bursa saham Kuala Lumpur kita nombor 1. Pelaburan asing kita bersaing dengan Singapura nombor 1. Competitiveness dari segi daya saing kita masih kuat. Kecepatan meluluskan syarikat-syarikat perniagaan kita masih nombor 1, nombor 2. Sekarang kalah dengan Vietnam, kalah dengan Singapura, kalah dengan Thailand, kalah dengan Indonesia, menang dengan Myanmar. Saudara, we all don't deserve this. We deserve better. We can be better with good leaders, not corrupt leaders. Jadi bila bangsa ni kata enough of corruption, stop this. What else we can do? Saya dah lawan habis-habisan dah. Masuk penjara, keluar, lawan lagi. Masuk lagi, keluar, lawan lagi. Lawan tetap. Now, saya yakin. You know, last year, 1 tahun yang lalu, ya saya masih peluang untuk jadi Perdana Menteri. Ada beberapa mesyuarat, Datuk Hanifah Hamam berada. Semua setuju. Bapa orang sign bagi hantar ke Agung. Bukan hantar ke saya. Bagi ke Agung bahawa, Rahman, bahawa kami, ahli Parlimen, UMNO ni, menyokong Anwar Ibrahim Port Dickson sebagai Perdana Menteri. Hantar kepada Agung. Dia ada 15, tapi saya, DAP dan Amanah kata, okey, kita tolak 2. Najib dengan Zahid kita tak mahu. Tapi dia hantar juga kepada Agung. Itu saya bukan soal saya. Jadi tinggal 13. Jadi kita dah ada majority. Patut esoknya dah saya angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Malam itu pukul 8 malam, ada message daripada Najib. Walaupun dia dah sign hantar ke Agung, dia kata, dia minta jaminan, tutup kes dia tidak masuk penjara. Dia bagi ke Anwar. Saudara, orang putatan, anak muda curi motor, masuk lokap. Kalau salah, masuk penjara. Pemimpin besar, curi bilion ringgit, nak suruh saya tutup kes. You have got the wrong guy. I'm not prepared to do it. Jadi saya tak jadi Perdana Menteri. Apa saya menyesal? No. Apa Muhyiddin kata? Ini Anwar Perdana Menteri selama-lamanya. Muhyiddin, lebih baik jadi Perdana Menteri tepi daripada Perdana Menteri yang menyamun harta rakyat. Yes. Dan sekarang ini keadaannya terbaik. Saya bangga, Alhamdulillah. Saya nak jadi Perdana Menteri, siapa tak nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya tidak sanggup kompromi dengan prinsip ini. I will your support, insyaAllah will become the Prime Minister yang tunduk kepada undang-undang perlembagaan negara dan tidak menyelamatkan penyamun besar dan hukum rakyat di bawah. No. Dan ini kesempatan yang baik. Maknanya sekarang 19 hari bulan
kita tak bergantung kepada ahli parlimen UMNO. Tidak bergantung kepada ahli parlimen lain. Tapi rakyat yang memutuskan bermula dari putatan, kita bangkit menangkan calon kita. Kalau sudah nak kita tubuh kerajaan, tiap undi kira untuk selamatkan kita. Tiap kerusi penting. Kita mau lebih lagi di kawasan parlimen di Sabah ini. Kena ingat, kalau betul sokong saya jadi Perdana Menteri, kita perlu ramai ahli parlimen Sabah dari Harapan. Erwin Benedict apa kawasan? Erwin Benedict, Iwan Benedict. Dari Dia bukan kawasan? Penampang. Ini kita sepadan dengan Penampang, kan? Jadi kita kena sokong Iwan Benedict sebagai calon parlimen Harapan Penampang. Lepas ini saya nak ke Sepanggar. Kita kena menangkan calon kita, Mustafa Sa'mud, ahli parlimen Sepanggar. Kalau menang begitu, laluan dia lebih mudah. Maknanya dari Perlis sampai ke Sabah, ada perwakilan yang kuat untuk memastikan kita ubah kerajaan yang korup yang ada hari ini. Saudara, dalam sejarah negara kita, tidak selalu berlaku begini. Yang kesempatan kita bawa. Tapi, kalau orang kata ini tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, saya tak setuju. UMNO, walaupun di sini diguna GRS, dia punya moto hidup Melayu, ketuhanan Melayu. Bukan GRS, Barisan Nasional. Dia hidup Melayu, ketuhanan Melayu. Tapi masa pilihan raya, dia tukarlah sikit. Pasal ada MCA, ada MIC, dan ada parti-parti kecil lain di Sabah. Kalau GRS, dia bersama dengan Bersatu dan PAS. Kalau di Semenanjung, hidup Melayu, hidup Islam. Dan pahaman Islam dia itu sangat kolot dan sangat menekan. Menakutkan bukan Islam. Kita kena tebarkan Islam bukan dengan menakutkan, tapi menarik. Dakwah ini, kalau dalam Quran disebut bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, guna perkataan yang baik, contoh yang baik. Ini hidup Islam. Ambil allowance tak buat kerja. Hidup Islam masuk pilihan raya, tapi tak attend parlimen. Bila orang tanya, pasal apa tak attend parlimen? Ustaz Adi Hawang kata, parlimen bukan sekolah. Sekolah kenalah pergi hari-hari. Ini apa jawab ni? Parlimen ini, kalaupun tak pergi hari-hari, kena bahas semua undang-undang. Kena bahas belanjawan. Banyak kerja. Kena siap. Ini tak attend. Yang paling teruk, Muhyiddin Yassin. Nombor 2 teruk, Hadi Awang. Bila kita tanya, parlimen bukan sekolah. Saudara, enough of this nonsense. You want, kita dalam keadilan ada seorang, kawan baik saya, Dr. Michael T. Orang baik, orang rajin, orang khidmat baik. Tapi masalahnya dia di parlimen itu sangat kurang. Dan dia tidak banyak bahas. Jadi untuk pilihan raya ini, saya drop dia sebagai calon. That is leadership. My good friend, a loyal friend, struggle and work so hard. Tapi not as an MP. As an MP, you kena serve, attend, serve and debate. Dia tidak. Tapi kalau PAS, dia tak attend, tak apa. Kadang parlimen bukan sekolah. You see, that is the difference. Sebab tu, leadership ialah keyakinan dan kesanggupan untuk act where necessary, even terhadap kawan-kawan baik atau keluarga sendiri. Jadi saudara, saya jawab kalau ditanya mengapa change, bukan sekadar tukar Perdana Menteri atau tukar kerajaan. Tukar dasar. Ekonomi kita, Malaysia ini potensial yang cukup baik. Sabah ini potential business, investment, pelancongan itu sangat baik. We must have capable leaders untuk tentukan masa depan Sabah dan masa depan Malaysia. Saya ada sedikit pengalaman, tidak banyak. Saya 8 tahun Menteri Keuangan.
Saya pernah pengusikan Development Committee of the World Bank. Mana bank dunia ini, saya pernah pengusi Development Committee World Bank and IMF. Saya keluar penjara, saya keluar banyak kali. PDRM tahu lah ni masuk keluar. Tapi kali akhir saya keluar 2018. Saya dijemput Presiden Erdogan Turki. Kemudian Amir Khattar. Kemudian Perdana Menteri India Modi. Pergi ke China Wang Ang. Walaupun lawatan tu private. Saya bukan warga kerajaan, saya hanya ahli parlimen. Pergi jumpa Wang Yi, Menteri Luar dia. Indonesia, Jokowi jemput saya ke Istana Bogor. Singapura, Perdana Menteri Sian Loong. Najib dia kawan saya, dia rehat di Kajang. Baik. Saya pergi cuti di Filipina. Duterte masa itu presiden telefon saya, Anwar. Itu saya orang Filipina. Anwar, you are here in my country. Yes, Mr. President. You must come and see me. Saya kata, no, I'm sorry, I'm just on, private visit. No. I will send you a plane tomorrow. Fetch you and come to Malacanang. Malacanang ni Istana Presiden Philippines. Sudah, saya bukan nak cerita, nak kata hebat Anwar tak. Saya nak cerita ini maknanya, orang dunia ini iktiraf kita walaupun kita tak pegang apa-apa jawatan. Apa faedahnya kepada rakyat? Saya insya-Allah kalau dapat peluang memimpin, saya akan guna semua kontak ini. Panggil semua pedagang-pedagang, bawa dan bangunkan ekonomi Malaysia. Yes, I mean it. Ya. Dan orang yang tahu, macam Anifah dia tahu. Yes, konten ini kita manfaatkan. Ini pergi New York cakap bahasa Melayu, tak apalah tapi. Tengok tempat. Ya. Mana menteri yang nak pergi kontak? Tak ada. Sibuk pasal ni. Menteri banyak. Can you imagine 70 menteri? 70,000 ringgit gaji. Masalah bahagia barang pun tak boleh selesai. Ya, 70 menteri, harga barang. Telur langsung tidak ada. Jadi 70 menteri tidak ada telur. Bukan maksud saya tak ada telur pun tak boleh handle. Macam mana ni? Saya menteri lama. Kalau ada macam tu, kita ada krisis. Mesyuarat kabinet, selesaikan import, ekspor, macam-macam kita ambil tindakan untuk selamatkan rakyat. Yang ini tak ada. Itu pun jatuh kuasa. Saudara, please appreciate and understand. Kita tak boleh gagal dalam negara kita. Menteri-menteri boleh gagal. Don't condemn the rakyat. Alternatif yang ada, ini semua parti-parti kecil ni semua, dia pilih GRS, Barisan Nasional, atau Pakatan Harapan. GRS dengan Perikatan Nasional. Barisan Nasional dengan Zahid Hamidi dan Ismail Sabri. Pakatan Harapan dengan Anwar, Anthony Loke, Mat Sabu dan kawan-kawan yang lain. You have a choice. Kalau tanya saya betul-betul untuk perpaduan kaum, untuk ekonomi, we don't have a choice. Please help us and save our great Sabah and Malaysia. Dan ini saya harap betul-betul so that kita clear. Dan untuk menang Awang Husaini, dia tahu saya garang main dia selalu. Kalau nak menang, okay, God willing, yes, insyaAllah. But you have to work harder. Ini bukan soal jawatan. Ini soal your children. I'm telling you. Saya bukan muda lagi. Walaupun nampak muda, tak apalah. Sebab saya potong. Berapa tahun dalam penjara? Hampir 11 tahun. Jadi kalau tanya umur berapa? 75, potong 10. Bukan tak masuk kira. Yes, but it is my attempt untuk
Jaga second line. People like Awang Hussaini and the young leaders. They are the future in this country. My duty is to help them, train them, expose them, and make sure they pertahankan idealisme perjuangan kita. Please approach kawan-kawan di luar, keluarga, balik mengundi. Jelas, ajar mereka setengah-setengah, tidak tahu pasal simbol ini baru. Ya. Dan warnanya bukan merah. Dalam kertas undi dia hitam. Awang, you ada tunjuk ke? Tak ada tunjuk ni macam mana? Wah, saya ni macam mana? Ada. Yes, make sure we cannot afford. Faham ya? Penting kita jaga ini. Ini yang boleh saya harapkan. Karena kita cakap soal alternatif apa? Good governance. Hentikan corruption dan penyelewengan dan arrogance of power. Dan ekonomi. Ya, perniagaan kecil tak boleh jalan. Pendapatan negara tak meningkat. Kalau saya nak janji, saya bila janji. Macam Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Janji macam-macam dalam manifesto. Janji apa? Negeri dah bankrupt bawah kamu. Hutang 1.2 trilion ringgit. Kamu nak tahu, kalau kami menang, kami bagi ni. Kamu menang, kami bagi ni. Bagi apa? Telur pun tak ada. Ya. Jadi kita kena ingat itu. Kita nak janji, sebab tu saya kata tuan tanya apa? Pertama, urus dengan baik. Kedua, ekonomi. Barulah boleh tingkatkan pendapatan. Barulah boleh kuatkan ringgit dan kurangkan harga. Mana turun harga barang, tidak naik lagi. Ini peranan tugas kita. Ini berat, saudara. It's not easy job. Jangan hanya janji palsu. Dan saya tidak akan lupa. Thank you very much. I will not forget this experience tonight. Saya takkan lupa jasa baik saudara. I will not forget sincerity, hope saudara. Why do you support us? You harap there are new leaders yang boleh selamatkan negara kita. That's right. Jadi saya harap kita boleh bawa perubahan ini. Every vote counts. Semangat tidak cukup, jerit tidak cukup. Go on the ground and work sehingga 19 hari bulan. Bila 19 hari bulan malam, saya dengan Azizah nak dengar putatan. Saya dengar putatan. Awang Hussaini menang bergaya besar di putatan. Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Dia sambung. Marcus, dia tak dengar. Dia di Sabah ini exception. Anak muda dia luar biasa semangat. Di negeri lain, membujur lalu melintang, patah. Hari itu di putatan, membujur melintang, patah habis. Jadi saya turun petas, tanya dia anak-anak muda ni, apa you kata? Patah habis tu. Pasal apa you tambah? Patah tak cukup, patah dia boleh sambung. Biar patah habis. Jadi seluruh Malaysia saya pergi, saya cerita hebatnya anak muda di Sabah. Anak muda di Sabah ada semangat, dia kata, patah tak cukup, patah habis, jangan sambung lagi. Ini luar biasa. Jadi salute ini anak-anak muda Sabah. Patah habis. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Kehormatan dan Studi Tinggi Penghargaan dan
家18岁以上都是已经注册 automatic registration 啊，大家都是选民的啦，kita lawan teman。哇哦，乌福将来。Dalam pilihan raya kali ini, kurang satu kali kita dan kawan-kawan yang datang pada malam ini. Pertama, saya rasa sangat gembira dapat jumpa lagi dan kita bukan hanya datang masa elections. Kita datang pada setiap masa tahun baru Cina, kita bertemu setiap tahun baru, kita bertemu